Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dan seperti yang sudah dijangka, apabila saya membuat exposure, mengekspos Dr. Rozaimi, akan muncul seorang YouTuber ni yang mana akan mempertahankan ataupun cuba mempertahankan Dr. Rozaimi. YouTuber ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kapten Hafiz Firdaus Abdullah. Beliau mengatakan bahawa beliau telah menonton 3 klip video saya yang pendek-pendek saja, yang mana beliau akan mengulas 2 sahaja daripadanya. Satu lagi katanya tidak mempunyai nilai, iaitu yang ni. Jadi anda lihat sendiri, tonton sendiri, betulkah penilaian beliau ini terhadap video ni yang mengatakan tidak ada nilai, atau beliau memang tidak reti untuk menilai sesuatu maklumat yang tepat. Jadi beliau telah memberi kritikan ataupun komen terhadap 2 video ini. Pendek saja video saya ni, lebih kurang 4 minit dan 2 minit. Dan seperti biasa juga beliau akan memberi ulasan yang panjang lebar untuk memeningkan dan memberikan persepsi kepada anda, dan orang-orang yang pendek mindanya akan terpedaya. Tapi saya yakin ramai yang bijak-bijak dapat menilai apa yang Kapten Hafiz ni kata dan tahu bahawa apa yang disampaikan adalah manipulasi dan dilusi serta sampah sahaja. Cumanya kali ini dalam nak mempertahankan Dr. Rozaimi, Kapten Hafiz secara tidak sengaja telah mengekspos Dr. Rozaimi dan mengakui bahawa Dr. Rozaimi mempunyai maklumat dalaman daripada JAIBS. Kena ingat Dr. Rozaimi ini adalah AJK fatwa saja, tidak sepatutnya mempunyai maklumat-maklumat tentang apa yang hendak dilakukan oleh JAIBS di dalam soal siasat dengan Ustaz Wadi itu. Tapi Kapten Hafiz menunjukkan seolah-olah Dr. Rozaimi sudah tahu apa yang akan JAIBS lakukan. Kita akan lihat nanti Okey, pada permulaan video ataupun ulasan Kapten Hafiz ni, Kapten Hafiz seperti biasa juga membuat tuduhan dan bermulut busuk dengan mengatakan bahawa tujuan video dan juga channel ini adalah untuk mendapatkan view dan juga fulus tanpa mempedulikan fakta dan kebenaran. Ini tuduhan palsu. Sebab tuduhan tentang mendapatkan fulus ini juga adalah bukan hanya Kapten Hafiz buat. Fikrah-fikrah yang Kapten Hafiz dukung juga membuatkan tuduhan-tuduhan begitu kepada Asatizah Aswaja, yang mana kita akan expose di dalam video yang lain. Seterusnya, Kapten Hafiz merujuk kepada kata-kata Ustaz Wadi di dalam live Ustaz Wadi, dan pada pahaman Kapten Hafiz bahawa Ustaz Wadi mengatakan sesiapa yang tidak ada kena-mengena dengan JAIBS ni, jangan beri tekanan kepada JAIBS. Ini kefahaman Kapten Hafiz. Nanti kita dengar apa yang Ustaz Wadi cakap. Kita boleh lihat sendiri apa yang Kapten Hafiz faham dan apa yang Ustaz Wadi kata adalah 2 perkara yang berbeza. Bila kita kata dia tak faham, dia pening-pening, dia tuduh kita yang tak faham. Kita akan dengar sendiri, kita akan dengar sendiri, dan saya juga ingin mendapat pandangan tuan-tuan dan puan-puan apa yang cuba dimaksudkan oleh Ustaz Wadi. Saya akan berikan kefahaman saya dan kita akan tengok kefahaman Kapten Hafiz pula. Dan Kapten Hafiz juga mengatakan bahawa apa yang Ustaz Wadi kata itu adalah cakap tak serupa bikin. Ustaz Wadi pada fahaman Kapten Hafiz mengatakan jangan campur dalam urusan JAIBS. Tapi kemudian Ustaz Wadi mengadakan perhimpunan munajat sebelum perjumpaan tersebut dan juga mengadakan sidang media selepas perjumpaan itu. Jadi pada pandangan dan kefahaman Kapten Hafiz bahawa perhimpunan munajat itu dan juga sidang media itu sebagai campur tangan terhadap urusan JAIBS. Ini kefahaman Kapten Hafiz, bukan kebenaran. Itu setakat kefahaman singkat daripada Kapten Hafiz. Seperti yang saya selalu cakap lah, Kapten Hafiz dia punya kefahaman sangat rendah, macam darjah 1. Kita akan lihat sendiri. Dan Kapten Hafiz mengatakan bahawa kata-kata Ustaz Wadi ni sebagai kontradik lah, cakap tak serupa bikin. Dia kata jangan beri tekanan. Jadi dengan perbuatan Ustaz Wadi mengadakan majlis munajat sebelum dan selepas itu adalah satu tekanan, satu pemberian tekanan kepada JAIBS. Benarkah begitu? Kita dengar sekali lagi apa yang Ustaz Wadi kata dan maksudkan di dalam video dia. Adakah dia kata seperti yang Kapten Hafiz faham? Kita dengar ni. Saya gesar semua pihak yang tak ada kaitan dengan JAIBS yang menjalankan siasatan ini supaya menahan diri dari mencampuri urusan di luar bidang kuasa yang telah ditetapkan.
Jaib sebagai badan kerajaan negeri sepatutnya bebas dan tidak wajar menerima sebarang tekanan daripada mana-mana pihak. Okey, macam mana? Faham tak? Apa yang Ustaz Wadi cakap dan apa yang Kapten Hafiz faham tu sama tak? Okey, saya olah dan saya cuba sampaikan apa yang dimaksudkan oleh Ustaz Wadi. Okey, ini apa yang Ustaz Wadi kata. Ustaz Wadi kata, gesa kepada semua pihak yang tak ada kaitan dengan JAIBS yang menjalankan siasatan ini supaya menahan diri dari mencampuri urusan di luar bidang kuasa yang telah ditetapkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kelompok-kelompok di kalangan JAIBS ni yang mana di luar bidang kuasa mereka jangan mencampuri urusan JAIBS. Okay, faham tak? Sebab itu ada perkataan kat sini yang di luar bidang kuasa yang telah ditetapkan. Jadi bidang kuasa yang telah ditetapkan jangan mencampuri urusan JAIBS yang mana di luar bidang kuasa mereka. Jadi perkataan ini ditujukan khusus kepada mereka-mereka yang di kalangan JAIBS ataupun PERLIS yang mana Ustaz Wadi secara eksplisit mengatakan bahawa di luar bidang kuasa. Ini bukan untuk masyarakat, untuk rakyat. Kata-kata ini bukan untuk rakyat luar yang mana memang tidak ada related dengan JAIBS ni. Ini di kalangan mereka yang di luar bidang kuasa. Sebab tu ada perkataan bidang kuasa. Perhatikan betul-betul, jangan main faham ikut kepala sendiri. Banyak kali dah saya cakap. JAIBS sebagai badan penguat kuasa negeri sepatutnya bebas dari menerima tekanan dari mana-mana pihak. Jadi ini adalah kenyataan daripada Ustaz Wadi yang mengatakan bahawa JAIBS ni sebagai penguat kuasa negeri sepatutnya bebas daripada menerima tekanan dari mana-mana pihak. Jadi maksudnya adalah tekanan yang secara direct lah. Secara direct. Jadi adakah majlis munajat yang diadakan oleh Ustaz Wadi itu sebagai satu tekanan kepada JAIBS? Itu satu tekanan kepada JAIBS ke? Adakah mereka munajat ini memberi tekanan ataupun menghubungi call JAIBS ataupun masuk dalam social media, oi JAIBS jangan buat macam ni, ada ke? Tak ada kan? Lepas tu sidang media, itu adalah hak asasi juga mengadakan sidang media. Adakah itu juga yang dimaksudkan oleh Ustaz Wadi, memberi tekanan? Adakah sidang media itu memberi tekanan terus kepada JAIBS? Tidak juga. Takkan tak boleh mengadakan sidang media. Jadi apabila Kapten Hafiz mempunyai kefahaman dalam otak sempit dan juga kefahaman darjah 1 tu, seperti yang saya selalu sebut, dia mengatakan bahawa perlakuan Ustaz Wadi dengan mengadakan perhimpunan munajat tu dan juga sidang media itu adalah sebagai memberi tekanan kepada JAIBS. Dan mengatakan ini adalah cakap tak serupa bikin Ustaz Wadi. Kan Ustaz Wadi cakap benda lain, kau yang faham benda lain. Secara jelas kefahaman kau ni menyeleweng, Kapten Hafiz. Kan? Dan menyangka diri itu dah benar dan nak mengatakan pada orang. Takkanlah mengadakan sidang media itu satu tekanan kepada JAIBS. Orang adakan sidang media, JAIBS yang tertekan dia buat sidang media. Begitu ke? Itukah yang difahami oleh Kapten Hafiz? Inilah yang saya maksudkan. Kapten Hafiz faham ikut kepala sendiri, orang lain maksudkan benda lain. Kapten Hafiz faham benda lain, dia dilusi, dia falasi, dia buat strawman, dia duk hentam strawman tersebut. Ini memang teknik dan strategi Kapten Hafiz. Jadi orang yang memang ramai di luar sana yang mempunyai kefahaman yang tinggi mendengar apa yang Ustaz Wadi kata, dia akan faham. Dia akan faham bahawa apa yang Kapten Hafiz ulas dan cakap tu memang kelongkang sebenarnya. Menggunakan minda yang nak kata Kapten Hafiz tak ada otak, kesian pula kan. Kapten Hafiz ada otak tapi otak dah reput. Dia tak menggunakan otak untuk memahami. Dia main hentam sahaja, dia mengharap orang akan faham. Okey, seterusnya yang kedua, Kapten Hafiz mengulas video saya yang saya mengatakan bahawa tak boleh brain. Yang saya kata tak boleh brain. Kemudian seperti biasalah beliau menggunakan perkataan-perkataan dari mulut busuknya, kata tak ada brain dan sebagainya. Okey, tak apalah kan. Saya hanya mengatakan bahawa tidak boleh brain apa yang Dr. Rozaimi kata. Saya tak boleh nak brain lah, betul lah, memang saya tak boleh brain pun. Macam mana sesi soal jawab tu ada kena-mengena dengan nak tanya pasal Ibn Taymiyah kan. Kapten Hafiz cuba
cuba nak menjustifikasikan dan memberi penjelasan kenapa sesi soal jawab tu ada kena-mengena dengan Ibn Taymiyah, dan dia katakan kita tak ada brain untuk proses. Sebenarnya Kapten Hafiz okeylah mengaku ada brain, tapi tak guna brain tu. Tak menggunakan brain untuk faham. Dan di sinilah Kapten Hafiz dah mengekspos Dr. Rozaimi dan menunjukkan bahawa Dr. Rozaimi mempunyai maklumat dalaman daripada JAIBS yang tak sepatutnya Dr. Rozaimi ada. Okey, kita lihat apa yang Kapten Hafiz katakan tentang perkara ini. Dia tunjuk konon-kononnya bahawa Dr. Rozaimi memberikan penjelasan di dalam sesi kuliah Dr. Rozaimi kuliah maghrib tu, dan dia kata okey, dalam sesi kuliah yang sama Dr. Rozaimi telah menjelaskan dan inilah apa yang dia faham. Kapten Hafiz faham. Kita dengar kemudian apa yang Dr. Rozaimi kata, dan ini yang Kapten Hafiz faham. Kita dengar ni. Tapi saya difahamkan Ustaz Wadi tidak datang, maka alang-alang dah nak datang tu, tanya-tanya tentang majlis sembang santai, alang-alang tu nak isilah sekali borang kan. Jadi pihak JAIBS dijangkakan akan memberikan borang permohonan untuk diisi oleh Ustaz Wadi yang kemudiannya akan diproses oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Apabila permohonan tauliah diproses, akan ada sesi temu duga di mana beberapa soalan bakal ditanya oleh ahli jawatan kuasa tauliah kepada pihak yang memohon. Maka Dr. Rozaimi awal-awal mencadangkan beberapa soalan yang patut ditanya, antaranya ialah nukilan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah oleh Ustaz Wadi Anwar. Atas sebab inilah muncul isu nukilan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah oleh Ustaz Wadi Anwar. Ringkasnya, ia memang tiada kaitan dengan siasatan majlis sembang santai, tetapi berkaitan permohonan tauliah yang bakal ditawarkan kepada Ustaz Wadi Anwar. Perkara ini bukan saya reka sendiri, tetapi telah dijelaskan sendiri oleh Dr. Rozaimi dalam kuliah maghrib yang sama. Tapi ini yang Kapten Hafiz faham. Kapten Hafiz kata, okey, dalam rangka nak menyiasat tu, alang-alang dah jumpa Ustaz Wadi tu, maka bagilah borang, dijangka akan beri borang permohonan yang kemudian akan diproses, dan kemudian akan adalah sesi soal jawab tentang borang permohonan tu. Kejap nanti saya ulas apa yang Kapten Hafiz kata dan faham tu. Kita dengar dulu apa yang Dr. Rozaimi kata sebenarnya. Dia kata, moga saya sihat. Alhamdulillah, setakat ni saya sihat lagi. Kan? Lepas tu dia kata, kenyataan saya gagal faham. Dia kata, JAIB nak siasat dia berkenaan isu sembang santai. Saya pun cadang juga, dia boleh cadang jangan masuk campur. Saya cadang jugalah dekat JAIB. JAIB kan ada kuasa nak bagi tauliah. Dengan jawatan kuasa tauliah tu ada pada dia orang. Siasatlah nak bagi tauliah kalau lah nak bagi tauliah. Kena siasatlah menara 15 km tu faktanya mana sebelum nak bagi tauliah kan. Fatwa Ibn Taymiyah yang disebarkan tu, berapa banyak buku Ibn Taymiyah yang kau dah khatam? Sekadar tanya, salah katanya. Jadi kat mana yang Dr. Rora kata nak bagi borang, nak proses dan nak interview pada hari siasatan tu? Mana datang kefahaman Kapten Hafiz ni? Memang sah ia berdilusi atau ada maklumat dalaman? Kapten Hafiz faham ni lebih sikit, kata-kata Dr. Rozaimi pendek je. Kapten Hafiz punya faham, dia kata, okey, mereka masa jumpa Ustaz Wadi ni memang bercadang dalam rangka untuk siasat itu, dan dijangka akan beri borang permohonan, kemudian akan ada proses untuk borang tersebut, mereka memproses dan kemudian akan mengadakan interview, sesi soal jawab, interview pula. Jadi Kapten Hafiz punya kefahaman, dahsyat kan, seperti yang saya kata, dia dilusi. Okey, pada hari tersebut akan ada sesi selepas tanya pasal sembang santai itu, akan diberi borang pula, kemudian akan proses borang tersebut, kemudian akan ada interview pada hari yang sama, 2 hari bulan tu. Nampak tak dilusi dia?
Dilusi ataupun manipulasi lah. Bagi orang yang boleh fikir, dia akan fikirlah. Kalau bagi borang, masa tu jugakah yang akan diisi borang tersebut? Masa tu jugalah yang akan diprosesnya borang tersebut. Masa tu jugalah yang akan diinterviewnya Ustaz Wadi. Begitu ke? Itu dilusi. Itu dilusi Kapten Hafiz. Dr. Rozami tak kata macam tu pun. Dr. Rozami kata, kan jawatan kuasa memberi tauliah ada pada JAIBS. Kalau-kalaulah JAIBS nak buat, nak beri tauliah, tanyalah sekali. Kalau-kalaulah. Jadi, apabila Kapten Hafiz mengatakan proses yang begitu terperinci, pada masa itulah nak bagi borang, masa itulah akan proses dan masa itu jugalah akan interview, adakah Kapten Hafiz memberikan satu hint bahawa Dr. Rozaimi ni sebenarnya dah dapat maklumat terperinci daripada JAIBS, apa yang JAIBS nak buat dengan Ustaz Wadi? Adakah begitu? Sebab Ustaz Wadi pun tak tahu. Tak tahu pun, tak beritahu pun bahawa pada sesi siasatan tu akan ada sesi interview untuk pemberian tauliah. Ustaz Wadi pun tak tahu. Peguam Ustaz Wadi yang pergi pada hari tersebut pun tidak diberi maklumat. Apabila peguam tu tanya, seksyen manakah panggilan untuk siasatan tu, mereka pun tak bagi tahu, JAIBS tak bagi tahu. Kan? Macam mana Kapten Hafiz boleh tahu ada pemberian borang pula nak bagi kan untuk soal jawab akan proses borang tauliah pula? Mana dapat maklumat ni? Jadi Kapten Hafiz memberi ulasan dengan persepsi manipulasi dan juga dilusi seperti yang saya selalu sebutlah. Jadi Kapten Hafiz bukan tak ada otak. Otak dah karat dan tidak gunakan otak apabila nak memberi ulasan. Nampak tak? Anda boleh faham tak? Kapten Hafiz punya ulasan ni memang mengarut, memang kelongkang sebenarnya. Tak ada asas pun terhadap apa yang beliau cakap. Mana asasnya terhadap pemberian borang, proses borang dan juga akan ada interview untuk tauliah pada hari tersebut? Mana asasnya? Daripada kata-kata Dr. Rozaimi yang tadi itu ke? Daripada kata-kata itu, itukah yang anda faham? Dan anda kata anda lebih faham daripada orang lain? Yang seterusnya, yang ketiga, Kapten Hafiz membuat ulasan terhadap video kedua saya yang mana saya mengatakan bahawa Dr. Rozaimi telah expose bahawa dia ada hubungan dengan JAIBS, yang mana Ustaz Wadi mempersoalkan kenyataan Dr. Rozaimi pada 1 hari bulan. Yang ni. Dan kemudian Kapten Hafiz mainkan video apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi sebenarnya. Dan dalam video tersebut juga Kapten Hafiz menunjukkan memang betul lah Ustaz Wadi ada menyebut 1 hari bulan Mei dan 2 hari bulan Mei. Betul lah kan, dia ada sebut 1 hari bulan Mei dan 2 hari bulan Mei. Jadi saya ulas yang 1 hari bulan Mei tu. Jadi betul lah saya punya ulasan tu sebab memang Ustaz Wadi menyebut pun 1 hari bulan dan 2 hari bulan. Saya punya ulasan, ini yang video saya tu, saya punya ulasan tentang 1 hari bulan. Tak? Sebab memang Ustaz Wadi sebut 1 hari bulan pun. Saya punya ulasan tentang 1 hari bulan, iaitu post yang ni. Saya ulas post saya ni lah 1 hari bulan. Memang Ustaz Wadi sebut 1 hari bulan dan 2 hari bulan. Tapi ulasan saya itu tentang 1 hari bulan. Faham tak? Itu ulasan saya tentang 1 hari bulan. Tentang 2 hari bulan, betul lah Dr. Rozaimi ada post 2 hari bulan tentang kenyataan media yang dikeluarkan oleh JAIBS tu. Dr. Rozaimi post kenyataan media tersebut. Ustaz Wadi mengatakan 1 hari bulan dan 2 hari bulan. Kemudian Dr. Rozaimi ada post pada 2 hari bulan kenyataan media daripada JAIBS. Dan Kapten Hafiz ulas 2 hari bulan sahaja. 2 hari bulan saja. Ustaz Wadi sebut 1 hari bulan dan 2 hari bulan. Dr. Rozaimi sebut 2 hari bulan saja. Kata Kapten Hafiz lah. Yang 1 hari bulan tu kat mana? Nak sembunyi, nak tutup daripada pandangan orang. Ustaz Wadi sebut 1 dan 2. Anda sendiri mainkan video tersebut 1 dan 2. Anda yang main video, anda yang tak faham, anda ulas kelongkang. Nampak tak? Bukan sahaja dengar video tersebut dan tak faham, dah mainkan video tersebut di dalam ulasan anda pun anda tak faham lagi. Dr. Rozaimi sebut 2 hari bulan, anda kata 2 hari bulan. Yang 1 hari bulan tu anda letak kat mana? Anda mengatakan bahawa akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Betul lah, anda akan disoal lah. 1 hari bulan tu anda letak kat mana? Dr. Rozaimi pun kenapa tak sebut tentang 1 hari bulan tersebut? Dan anda pun kenapa tak sebut tentang 1 hari bulan post Dr. Rozaimi tersebut? Jadi anda pun nak menyembunyikan fakta.
Jadi, jika anda nak mengatakan saya bersalah sebab hanya sebut 1 hari bulan, anda lebih bersalah sebab anda sudah tunjukkan 1 hari bulan dan 2 hari bulan, tapi hanya menyebut tentang 2 hari bulan dan menyembunyikan fakta tentang 1 hari bulan. Jadi, apa yang anda lakukan, ulasan dan kritikan anda kali ini telah mengekspos, menunjukkan diri anda sendiri yang sebenarnya, Kapten Hafiz. Jangan nak kata orang tak ada brain, anda sendiri otak dah berkarat, brain yang dah berkarat dan tidak menggunakan brain. Kan? Cuba guna sikit brain tu, otak tu, proses sikit. Seperti yang saya sebut kepada Dr. Rozaimi, sama aja. Saya tak faham macam mana brain anda berfungsi. Tapi Kapten Hafiz saya nampak brain dah berkarat, memang tak berfungsi. Dr. Rozaimi saya cuma tak faham macam mana brain dia berfungsi. Kan? Itu ada perbezaan sikitlah antara Kapten Hafiz dan Dr. Rozaimi. Tapi keduanya terbukti mempunyai kefahaman yang sangat-sangat rendah, jauh daripada fakta, cuma menyangka diri itu benar dan betul. Sedangkan saya memberi exposure dengan ikhlas, dengan jujur, dengan pandangan yang lebih menyeluruh, cover semua aspek, sebab puak-puak anda hanya memberikan ulasan-ulasan pada pandangan satu pihak, sebelah pihak sahaja. Jadi saya memberikan pandangan yang mana cuba anda sembunyikan, pandangan yang lagi satu pihak yang mengekspos perkara-perkara yang anda sembunyikan. Jadi andakah anda yang tidak menggunakan otak atau orang lain yang tak ada otak? Anda tu fikir dan semak otak anda. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.